Jatuh kita balik. Dulu tuan-tuan, dalam tamadun setengah buku dia eja Mughal, setengah buku dia eja Mongol, setengah buku disebut Mongol. Mungkin dia ambil pada perkataan Arab mim ra alif lam tu, Mughal, Mongol, Mongol. Kerajaan Islam di India. Dulu yang terkenal nama dia Syekh Akbar. Syekh Akbar ni dia pemerintah Islam di India. Dia buat satu sistem dalam kerajaan Islam India. Sistem disebut sebagai Din Ilahi. Din Ilahi. Din Ilahi ni rupanya satu dewan perbincangan semua agama. Kira menteri di Jabatan Perdana Menteri yang portfolio agama tu bukan Islam saja. Agama Hindu pun ada, agama-agama pagan pun ada. Yang Syekh Akbar ni letak semua setaraf. Walaupun dia Islam, tetapi demi nak menjaga keharmonian dengan kaum lain, dia putuskan semua sama. Maksudnya plural dah ada dalam satu. Istilah tu digunakan pakai dalam kerajaan Mongol di India, Din Ilahi. Maka apa lagi yang dia buat? Cukai jizyah yang dikenakan kepada orang kafir zimmi yang duduk dalam negara Islam di India masa tu sepatutnya kena jizyah, tapi dia tak bagi. Semua bayar cukai sama, semua kena sama adil. Maka orang-orang India, Hindu masa tu suka dekat dia lah. Tetapi orang Islam rasa tertekan. Pasal apa dia buat macam ni? Meskipun dia baik tapi tak kena lah. Sampai you nak kena pluralisme macam ni kan. Habis zaman dia main satu zaman saya tak ingat 3-4 orang anak. Lepas tu dia main zaman Shah Jahan. Shah Jahan ni cicit dah kepada dia. Selepas dia tu Humayun, Pak Humayun tu Shah Jahan. Shah Jahan tu tak silap saya dia cicit ataupun cucu lah kepada Shah Akbar ni. Dia dikatakan Shah Jahan ini dia soleh, tetapi soleh tapi nak kata macam mana, kecintaan dia kepada isteri dia tu Mumtaz kan nama kan, Mumtaz Mahal kan nama dia, nama betul dia. Terlalu asyik sampai tahap urusan negara pun dia bukan dia abaikan, tapi tak berapa jaga macam Tok Wan dia dulu ni. Duk kalut dengan bini, ada juga lagu tu pun Islam dia. Sampai satu tahap bila Shah Jahan ini mati, dia tinggalkan anak 10 orang, 6 orang lelaki, 4 orang perempuan. Salah seorang anak dia tu nama Aurangzeb. Ada orang hijau Aurangzeb, GRZEB. Tapi senang sebut Aurangzeb lah. Aurangzeb ni terkenal tuan. Dia yang karang satu kitab. Nanti saya cerita kitab tu. Aurangzeb ni India tetapi Islam. Dia anak Shah Jahan. Allahu Akbar. Alim, soleh, kuat. Dia ni mengembalikan kegemilangan India zaman Asoka. Tapi Asoka Hindu lah, dia Islam. Nak habaq kata dia Asoka versi Islam. Dia menundukkan sampai kerajaan sampai pergi ke Bangladesh, buka, dan semuanya diislamkan. Cukai jizyah dinaikkan balik. Dia menghapuskan Din Ilahi yang moyang dia buat itu. Di samping itu dia tak tekan orang bangsa Hindu di India. Islam dipelihara. Banyak yang dia buat. Salah satu yang saya tersentuh dengan Aurangzeb ini, dia buat satu kitab sampai hari ni ada. Bukan dia tulis, tapi dia yang mendanai, sponsor, funder kepada usaha untuk kitab itu. Kitab tu disebut sebagai Fatwa Alamgiri. Tuan-tuan cari sampai sekarang ada kitab tu, orang tahqiq balik. Fatwa Alamgiri ni kitab fiqh mazhab Hanafi. Dia yang fund projek tu. Ulama, tak silap saya 500 orang ulama, dan memakan masa puluhan tahun kalau saya tak silap. Kalau saya silap belasan tahun, memang lama, untuk hasilkan satu kod kitab berdasarkan hukum fiqh dalam pentadbiran kepada negara dan kemaslahatan. Cukup menarik lah Fatwa Alamgiri ni, sampai sekarang ada. Dia yang funder benda tu. Nak kisah mazhab Hanafi lah di India masa tu kan. Dia panggil ulama-ulama duduk bincang, para hakim duduk bincang, para intelektual duduk bincang, hasilkan Fatwa Alamgiri. Ini Aurangzeb, jasa dah begitu besar kepada dunia keislaman. Ketika mana hadis telah kurang dibicarakan di dalam dunia Arab masa tu, India lah negara yang mengangkat balik martabat hadis. Sebab tu sampai sekarang pun orang nak kuat hadis ni dia pergi di India. Peranan-peranan Maulana Zakaria, Syah Waliullah semua tu kan, mengangkat balik hadis. Tapi Aurangzeb ni tuan-tuan baca sejarah dia, seronok lah. Kehebatan dia, kewarokan dia bila dia mati tu dia cuma meninggalkan beberapa ringgit saja. Pasal kita selalu bila kita cerita tentang pemerintah Islam yang hebat ni, kita sebut tentang pemerintah Arab kan. Sengaja saya bawa malam ni tentang pemerintah di India. Tapi itu pun dia dikhianati oleh orang-orang yang dia bawa selama ini tu, yang dia percayai. Itu yang saya nak gelik yang ni tu. Tapi orang sebaik dia pun akhirnya dikhianati juga.
No, Aurangzeb tuan cari. Fatwa Al-Mughiri, satu kitab yang menarik lah, perbahasan fiqh tentang kenegaraan, tentang kemaslahatan, tentang ibadat yang lengkap, ensiklopedia lah dalam tu. Hari ini kalau orang merujuk kepada sistem-sistem pemerintahan, orang baca Mawardi, Ahkam Sultaniyat kan, boleh juga. Dulu pemerintah Islam di Aceh, di Melaka, mereka semua baca kitab tentang kesultanan ini. Saya tak ingat satu nama kitab tu. Semua orang ada. Dipertemui kitab tu di tanah Indonesia. Satu kitab tu tak ingat nama kitab tu. Nasihatul Muluk. Semua orang ada. Sultan-sultan pakat ada. Yang diperjumpa di Indonesia tu, dekat depan buka surat depan kitab tu masih lagi ada tulisan bekas dia buat pentarihan balik. Tulisan tu bila dia baca balik, dia tulis apa? Sahibul kitab, tuan kepada kitab, ataupun tuan kitab ni, orang yang baca kitab ni Sultan Malikul Zahir. Sumatera kau Sultan Malikul Zahir ni. Wah, hebat. Yang maknanya Sultan Melayu dulu baca kitab-kitab fiqh, kitab-kitab siasah, kitab-kitab pentadbiran, kitab-kitab karangan ulama, nak in order for them to govern dia punya government itu well. Itu hebatlah. Bagi saya cukup hebatlah bila pemerintah itu seorang pembaca, hebatlah. Kita sekarang ada Sultan Nazrin yang kita dah tengok di TV, yang dia ada pustakaan dia sendiri kan. Dia suka membaca. Seronoklah tengok pasal dahulunya pemerintah itu berjaya kerana kecintaan mereka kepada ilmu, kecintaan mereka kepada kitab dan sebagainya. Umar Abdul Aziz, dialah yang mencetuskan idea pembukuan balik hadis secara rasmi. Sebelum tu dah ada tabi'in yang buat, tetapi yang mencetuskan pembukuan secara rasmi Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia utuskan seorang lelaki untuk buat, saya lupa nama, Imam Abu Bakar. Kemudian Imam tak sempat siapkan, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri sambung untuk usaha tadwin itu, kumpulan hadis tu balik. Lepas tu dikembangkan sampai zaman Imam Bukhari dah kemah dah lah. Sampai hari ni alhamdulillah hadis dah sampai kat kita, sempurna dah, dia dah terselamat dalam buku dah. Kalaulah tidak ada campur tangan pemerintah dalam kerja-kerja macam ni, kita bimbang sumber Islam ini tak terpelihara. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala akan hadirkan pada setiap zaman kelumpangan dan kekeringan itu, Allah Ta'ala akan angkat pemimpin-pemimpin yang layak bangkit dalam era itu untuk menstabilkan balik keadaan, untuk mententeramkan balik keadaan. Selalunya begitulah di mana dan bila pun. Kita baca sejarah Umar Abdul Aziz ketika mana Umayyah hampir jatuh, 99 Hijrah dia naik, selamat Umayyah masa tu. Kita baca sejarah tentang Andalusia yang mana hampir jatuh dah Andalusia masa tu, pemerintahan yang tak adil, yang tak cekap, yang masa tu depa rajin duk menyanyi, depa terpengaruh dengan Ziriak dan sebagainya. Allah Taala hadirkan Abdul Rahman An-Nasir, satu raja Cordova yang begitu adil, begitu warak, yang selamatlah Cordova selepas itu. Banyak tuan-tuan, banyak. Di India pun hampir lenyaplah kerajaan India, Islam di India. Allah Ta'ala hadirkan Aurangzeb untuk meniupkan balik kekuatan Islam di bumi India. Tapi lepas pada tu habis dah lah. Ya, sekarang tuan-tuan tengoklah apa jadi kepada orang Islam kita di benua India, di bumi India. Kita pun mengharapkan begitulah di Malaysia pun, agar yang dinaikkan itu orang yang benar-benar layak, orang yang benar-benar dapat mententeramkan keadaan, orang yang menjadi rahmat lah, menjadi betul-betul rahmat. Saya tak kata dia tu rahmat, tapi kita harapkan orang-orang yang dinaikkan dalam era kita ini, dalam era fitnah, dalam era kecelaruan ini, mudah-mudahan orang itu orang yang paling layak lah agar menjadi rahmat dan menstabilkan balik kekacauan yang sedang berlaku dalam negara ni.